Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah SWT. Video pada kali ini adalah untuk kita menyambung PDPR kita di bawah tajuk Matematik Pengguna Percukaian, di mana pada minggu lepas kita dah belajar mengenai tentang sebersikit mengenai percukaian, iaitu kita belajar mengenai tentang tujuan percukaian dan juga kita belajar mengenai menguraikan pelbagai jenis cukai dan seterusnya kesan pengelakan cukai tersebut dari aspek perundangan dan keuangan. Jadi pada video kali ini saya akan sambung, iaitu di bawah SP 4.1.3, iaitu mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Baik, kita pergi kepada cukai yang pertama, iaitu cukai pendapatan. Bagaimanakah cukai pendapatan itu ditaksirkan? Okey. Dan juga bagaimana pengiraan cukai pendapatan yang perlu kita bayar kepada kerajaan. Baik, langkah pengiraan cukai. Yang pertama sekali, apabila kita nak mengira cukai pendapatan kita, kita kena tahu yang pertama sekali ialah pendapatan bercukai. Jadi pendapatan bercukai ini adalah berbeza dengan cukai pendapatan. Okey. Di mana pendapatan bercukai ini adalah pendapatan yang boleh dikenakan cukai selepas jumlah pendapatan ditolak dengan pengecualian dan juga ditolakkan dengan pelepasan dan ditolakkan dengan rebate nanti. Okey. Baik, dia akan berdasarkan kepada banjaran cukai taksiran bagi tahun, saya ambil tahun 2020. Okey. Baik, kita tengok apa itu pendapatan. Okey. Iaitu pendapatan termasuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, royalty, sewa, premium, pencen dan sebagainya. Apa-apa yang dianggap sebagai pendapatan kepada kita. Okey. Baik. Tetapi dia tidak termasuk allowance. Sekiranya pendapatan tersebut termasuk allowance, maka kita kena tolakkan allowance terlebih dahulu. Begitu juga dengan subsidi, manfaat perubatan, bantuan sara hidup, sekolah dan sebagainya. Okey. Yang kedua ialah pengecualian. Pengecualian ni ada 3 sahaja, iaitu hadiah, derma, sumbangan. Dan ditolakkan dengan pelepasan cukai. Pelepasan cukai ni tertakluk kepada dasar kerajaan dan dia sentiasa berubah-ubah. Okey, berdasarkan kepada pembentangan belanjawan negara. Okey, misalnya pelepasan cukai kepada individu, anak, isteri, KWSP, rawatan perubatan, iuran pengajian, insurans dan lain-lain. Okey, yang termaktub, okey, ataupun tertakluk kepada dasar kerajaan. Baik, cuba kita lihat contoh pertama. Cik Khairul mempunyai pendapatan tahunan sebanyak RM125,300 termasuk allowance. Ini adalah pendapatan tahunan dan termasuk allowance. Okey. Diberi bahawa allowance berjumlah RM12,340 dan kita kena ingat allowance ini bukan pendapatan dan dia dikecualikan cukai. Maknanya kalau ada allowance di dalam pendapatan tahunan, maka pendapatan kita mesti ditolakkan dengan allowance. Okey, iaitu jumlah pendapatan tahunan RM125,300 ditolakkan dengan allowance. Okey, RM12,340, jadi kita akan dapat RM112,960. Kita tolakkan dulu dengan allowance. Okey, pada masa yang sama dia memberi derma. Derma ini adalah pengecualian.
okey, kepada perpustakaan RM2,000. Okey, jadi pengecualian RM2,000. Jadi tadi 112,960 ini adalah pendapatan tahunan. Okey, ditolakkan dengan pengecualian RM2,000. Okey, kita tengok pelepasan. Pelepasan RM22,000, RM22,500. Jadi kita tolakkan. Jadi untuk mendapatkan pendapatan bercukai, okey, kita jumlahkan semua pendapatan, okey. Yang ini tadi 112,960 selepas ditolak allowance, ditolakkan dengan pengecualian, ditolakkan dengan pelepasan. Maka ini adalah pendapatan bercukai. Okey. Kita lihat latitude B. Okey, saya akan tunjukkan satu lagi. Pendapatan tahunan Encik Sulaiman pada tahun 2020 ialah RM87,120. Jadi kita tulis kat sini pendapatan tahunan sama dengan RM87,120. Okey. Okey, kemudian termasuk allowance. Jadi allowance, okey, RM ini kena tolak 9,800. Okey. Kemudian pelepasan, okey, RM10,050. Jadi pelepasan kita kena tolak RM RM10,050. Okey. Jadi kat sini yang tak ada ialah pengecualian, iaitu hadiah, sumbangan ataupun derma. Dia tak ada di situ. Maka kalau tak ada di situ, maka tak adalah. Okey. Jadi kat sini pengecualiannya kosong ataupun tak perlu ditulis. Jadi kat sini pendapatan bercukai, okey, dia nak kira pendapatan bercukai kan. Jadi pendapatan bercukai, kita tolakkan semua sekali. Okey. Maka kita akan dapat 87,120 tolak dengan 9,800 tolakkan dengan 10,050. Jadi kita akan dapat RM RM67,270. Jadi kita akan dapat pendapatan bercukai. Baik, saya tunjukkan satu lagi. Pendapatan Encik Hafiz pada tahun 2020 RM120,450 termasuk allowance yang dikecualikan cukai sebanyak RM7,200. Jadi kat sini kita boleh tulis pendapatan tahunan. Pendapatan tahunan ni adalah pendapatan dalam tempoh 1 tahun, iaitu RM 120,450. Okey, oleh kerana dia ada allowance, jadi kita tolakkan dengan RM 7,200. Okey. Pada tahun yang sama, Cik Hafiz menerma. Derma ini adalah pengecualian RM1,000 kepada organisasi kesihatan. Jadi kat sini kita tulis pengecualian. Kita tolak lagi RM 1,000. Okey. Okey. Jumlah pelepasan. Okey, ini pelepasan. Pelepasan tu pelepasan cukai lah. Kita tolak lagi RM. Okey, RM15,620 untuk tahun yang sama. Jadi kita akan dapat di sini pendapatan bercukai. Jadi pendapatan bercukai tadi ialah kita tolakkan semua sekali inilah. RM120,450 tolak allowance RM7,200
tolak pengecualian iaitu dalam bentuk derma 1,000, tolak pelepasan 15,620. Jadi kita akan dapat di sini ialah RM 97,630. Okey. Jadi dua contoh ini diharapkan pelajar boleh fahamlah, dan saya minta pelajar cuba buat soalan yang ketiga. Iaitu soalan ketiga ni, jumlah pendapatan pada tahun 2020 78,800. Jadi ini adalah pendapatan tahunan. Okey, sama dengan berapa? Okey, dia telah menerima. Maknanya 78,000 ni tak ada allowance. Jadi kita tak perlu tolak allowance. Okey. Jadi dia telah menderma. Menderma ni pengecualian. Pengecualian dalam bentuk derma sama dengan berapa? Okey. Pada satu pusat dialisis dan jumlah pelepasan cukai. Pelepasan cukai sama dengan berapa? Okey, kemudian anda hitung pendapatan bercukai. Okey, sama dengan berapa? Okey, jadi anda buat soalan 3. Okey, soalan 4. Okey. Okey. Soalan 3 dan soalan 4, kemudian soalan 6. Okey. Okey. Saya nak pergi kepada cara nak menghitung cukai pendapatan. Jadi tadi kita telah belajar bagaimana kita nak hitung pendapatan bercukai, iaitu jumlah pendapatan tahunan kita ditolakkan dengan allowance kalau ada allowance, ditolakkan dengan pengecualian, ditolakkan dengan pelepasan. Okey, ini adalah banjaran cukai yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey, jadi banjaran cukai ini mungkin berubah-ubah daripada satu tempoh kepada satu tempoh. Okey. Jadi banjaran cukai ini adalah banjaran cukai bagi taksiran 2020. Okey. Jadi nanti kalau kita nak bayar cukai, inilah banjaran dia. Okey. Cuba kita lihat contoh. Okey, sebelum tu saya nak terangkan rebate cukai. Okey. Sebab nanti selepas kita tengok banjaran cukai itu, kita akan lihat rebate dia. Okey, untuk kita bayar cukai pendapatan. Baik, rebate ni ada dua jenis. Yang pertama sekali bagi orang Islam, okey, ialah zakat fitrah. Okey, jadi zakat fitrah ni akan ditolak daripada pendapatan bercukai itu nanti. Okey. Baik, kemudian kalau katakan pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000. Okey. Jadi dia dapat rebate sebanyak RM400. Okey. Untuk zakat fitrah ni tadi bergantung kepada jumlah zakat ataupun fitrah yang dibayar oleh pembayar cukai itu tadi. Okey, cuba kita lihat contoh. Asraf mempunyai pendapatan bercukai. Okey. Kat sini dia terus kepada pendapatan bercukai 47,531. Okey. Maknanya dia pendapatan bercukainya melebihi 35,000 dan dia tidak akan dapat rebate 400. Okey. Okey, zakat 280. Okey. Okey, jadi kita tengok pendapatan bercukainya adalah 47,531. Jadi kita tengok dekat banjaran dia terletak di mana. Okey, kalau 47,000, okey. Okey. Dia 47,531 47,531. Okey, jadi 47,531 dia terletak dalam banjaran ini. Okey. Banjaran RM35,000 hingga RM50,000. Okey, jadi untuk 35,000 pertama dia kena bayar RM600. Okey. Kemudian bakinya, okey, kita ada baki. Okey.
Tadi adalah cukai dasar. Okey. Ataupun cukai bagi RM35,000 yang pertama. Okey, jadi kita ambil bakinya, okey, kita tolakkan dengan 35,000. Baik. Kita akan dapat di sini ialah, okay, cuba kita kira berapa tu. 47,531 kita tolakkan dengan 35,000. Jadi dia akan dapat baki RM12,531 bakinya. Okey. Jadi baki ini tadi dikenakan 8%. Okey, 8%. Maknanya kalau saya kira ni 8%, 8%, saya darabkan dengan 12,531. Jadi saya kena bayar berapa tu? Okey. Saya kena bayar 1,002.48. Okey, cuba kita tengok di sini. Okey, yang ni tadi ya. Okey, jadi mula-mula saya kena bayar 8,000. Okey. Jadi bakinya tu saya tolakkan. Okey. Iaitu 40 berapa tadi? 47,531. Saya tolak 35,000. Jadi bakinya adalah 12,531. Okey. Okey, kemudian saya darabkan dengan 8%. Okey. Darab dengan 0.08 ataupun 8%. Saya dapat 1002.48. Okey. Yang ni ya. Okey, jadi jumlah cukai yang saya kena bayar ialah 600 tadi cukai dasar, campur cukai kata baki. Okey. Jadi semua sekali saya kena bayar ialah yang ini. Okey, kemudian oleh kerana saya ada bayar zakat, saya tolakkan dengan rebate dia, iaitu rebate zakat dia ikut jumlah zakat yang dibayar. Okey, 280. Okey. Jadi cukai yang saya kena bayar adalah RM1,322.48. Okey, iaitu cukai pendapatan sama dengan cukai dasar. Cukai dasar kita tadi 600 ditambahkan dengan cukai kata baki iaitu 1002.48. Saya tolakkan dengan rebate iaitu zakat 280. Okey, jadi saya akan dapat 1322.48. Okey. Okey, cuba kita lihat contoh. Okey. Pendapatan bercukai Encik Ain ni adalah 34,000. Jadi kita kena ingat 34,000 ni dia kurang daripada RM 35,000. Jadi dia akan dapat rebate 400. Okey. Okey, jadi nanti semasa nak bayar cukai pendapatan kita akan tolak 400. Okey. Jadi 34,980 dia terletak di antara banjaran. Kita tengok kat sini lah nanti ya. Semasa anda buat latihan tu anda tengok kat sini. Okey. Jadi banjarannya yang ini. Okey. Jadi pelajar saya kira ikut banjaran tadi iaitu banjaran RM20,001 hingga RM35,000. Okey. Baik, saya bayar RM20,000 pertama, saya kena bayar untuk RM20,000 pertama saya kena bayar RM150. Okey. Baik, kemudian bakinya saya tolak. Okey. Iaitu 34,980. Okey, 34
980. Saya tolakkan dengan 20,000. Okey. Di sini walaupun dia tulis 21,000, 20,000 RM1, tapi kita tolak 20,000 ah. Jangan tolak 20,000 RM1. Okey. Sebab saya bayar untuk 20,000 yang pertama. Yang ini 20,000 yang pertama ni. Jadi bakinya ialah 14,980. Okey. Jadi baki tinggal 14,980. Ni kalau saya tolak yang ini. Okey. Jadi baki ni saya darabkan dengan 3%. 3/100. 3% ni maknanya 0.03 lah kalau kita kira. Okey. Jadi 14,980 saya darabkan dengan okey 3%, 3/100. Okey, jadi saya dapat RM449.40 yang ini. Okey. Baik. Jadi ini cukai dasar. Ini cukai kata baki. Saya dapat semua sekali bila saya campurkan RM599.40. Okey, kemudian dia dapat rebate 400. Okey. Jadi zakat dia tak ada kat sini. Okey, jadi Cik Aini ni dia tak bayar zakat, tetapi dia dapat rebate 400 sebab pendapatan bercukainya kurang daripada 35,000. Jadi kita tolakkan dengan 400, maka kita akan dapat RM199.40. Okey. Baik. Saya pergi kepada contoh yang kedua. Okey, saya tunjukkan satu lagi contoh kedua ni. Okey, diberi pendapatan bercukai. Okey. Tan. Jadi saya tulis kat sini dulu pendapatan bercukai. Okey. RM 42,770. Okey. Hitungkan cukai pendapatan Cik Tan pada tahun tersebut dengan menggunakan bayaran pendapatan di bawah. Okey. 42,770 kita dapati yang ini tiada rebate. 400. Okey. Mana dia tak akan tolak RM400. Okey. Yang kedua, dia tidak ada zakat. Okey, sebab Encik Tan kan. Jadi dia tak bayar zakat, maka tiada rebate untuk zakat. Okey. Tiada rebate zakat. Okey, jadi dia terus pakai banjaran yang ini. Okey, jadi jumlah pendapatan 42,770. Jadi kita tulis cukai dasar. Cukai dasar, dia kena bayar RM35,000 yang pertama adalah 600. Jadi RM 600. Okey. Okey, baki ke atas cukai. Okey, iaitu kita kena tolakkan tadi 42,770 ditolakkan dengan 35,000 yang ini. Okey. Jadi dia dapat 770 didarabkan dengan 8%. Jadi bakinya adalah RM621. RM621.60. Okey, jadi cukai pendapatan okey adalah sama dengan cukai dasar ditambah dengan cukai ke atas baki. Okey.
ditolakkan dengan rebate kalau ada. Jadi kes ini tidak ada rebate. Jadi kita ambil cukai dasar, tambahkan saja dengan cukai kata baki. Jadi cukai dasar ialah 600. Cukai ke atas baki adalah RM RM621.60. Okey. Jadi dia kena bayar sebanyak RM RM1,221.60. Okey. Baik. Saya minta pelajar jawab soalan nombor 3. Okey, benda yang sama. Okey, soalan nombor 4. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni kita kena kira dia punya pelepasan dia. Okey, yang tadi pelepasan dia beri, dia rangkumkan terus. Yang ini dia kena kira. Okey, Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 52,770. Okey, maknanya ini dia tak sebut allowance, maka yang ini tak ada allowance. Okey. Beliau menderma, okey, derma ini adalah kita panggil sebagai pengecualian. Okey, ini adalah pengecualian. Okey. Baik. Sebanyak RM300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual berikut menunjukkan pelepasan. Okey. Jadi yang ini kita kena kira dulu cukai pendapatan bercukai dia. Okey. Bagaimana nak kira? Iaitu jumlah pendapatan kita tolakkan dengan pengecualian, kita tolakkan dengan pelepasan cukai. Macam contoh yang saya beri tadi. Okey. Jadi jumlah pelepasan cukai yang ini. Okey. Individu 900, insurans hayat terhad kepada 7,000. Jadi oleh kerana dia bayar 5,800, kita ambil 5,800. Kalau katakan dia 8,800, kita ambil 7,000 sebab terhad kepada 7,000. Insurans perubatan terhad kepada 3,000, dia bayar 1,700, kita ambil 1,700. Yuran pengajian terhad 7,000, kita ambil 4,000. Nilai 4,000. Okey. Tapi kalau kat sini katakan 8,000, kita kena ambil nilai 7,000. Okey, semasa kita mengira pendapatan bercukai. Okey, hitungkan cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Cik Chan pada tahun tersebut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Okey, kalau kat sini kita kira dulu pendapatan bercukai dia. Okey, untuk penyelesaian jumlah pendapatan tahunan 52,770. Derma 3,000 kita tolak, 300 kita tolak. Pelepasan cukai 12,400. Yang ni tadi semua sekali yang ni 12,400. Okey. Jadi kita tolakkan semua sekali. Okey, oleh kerana dia hanya menderma dan pelepasan cukai 2,400, maka 52,770 tolak 300 iaitu derma, tolak 12,400 ialah pendapatan, ialah pelepasan cukai. Jadi dia dapat RM40,070. Jadi yang ini oleh kerana dia lebih daripada 35,000 pendapatan cukainya, maka tiada rebate 400. Okey. Yang kedua, tiada rebate zakat. Okey. Jadi yang ini kita tengok pada banjaran cukai. Okey. Kalau banjaran cukai diberi, kita ikut saja banjaran cukai. Contoh katakan yang ini diberi. Okey, kalau tidak kita kena tengok pada banjaran cukai yang ini. Okey, di sini. Okey, dia terletak pada banjaran yang mana? Okey. Iaitu kalau katakan berapa tadi kita kira? Okey, yang ini
Okey, RM40,70 Okey, jadi dia terletak banjaran cukai RM35,001 hingga RM50,000. Okey, jadi dia kena bayar RM35,000 pertama, dia kena bayar RM600. Ini cukai dasar. Okey, cukai ke atas baki tadi kita tolakkan RM40,070 tolak RM35,000. Okey, kita dapat 5070 didarabkan dengan 8%. Okey, 8% ni 8% lah ataupun 0.08. Okey, jadi yang ini pelajar, yang ini ialah 0.08 didarab 5070. Jadi kita tambah dengan 600. Okey. Jadi jumlah cukai yang dia kena bayar ialah RM1,005.6. Okey, yang ini berapa ni kalau kita kira? Okey, 5070 didarab 0.08. 40 5.66. RM405.60. Okey, jadi kita tambahkan dengan 600. Okey. Kita akan dapat RM1,005.60. Okey. Yang ini kita tambah 600 ni. Okey. Baik, pelajar. Jadi saya nak anda cuba selesaikan soalan yang ini 5. Okey. Baik, saya nak sambung kepada kalau katakan dia buat potongan PCB. Apa dia potongan PCB ni? Okey. Baik, pelajar. Dalam pembayaran cukai, kita ada dua bentuk pembayaran. Yang pertama adalah pembayaran secara tunai, secara langsung. Mana kita akan membuat taksiran, okey. Kemudian kita akan dapat berapa jumlah cukai yang kita kena bayar. Kemudian kita pergi ke cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri dan kita akan bayar cukai tersebut. Kaedah yang kedua adalah kita membayar cukai melalui potongan PCB, iaitu potongan cukai bulanan. Okey, maknanya nanti kalau gaji kita tu akan dipotong sebanyak beberapa peratus daripada daripada gaji kita tu tadi, pendapatan kita, okey, untuk dibayar cukai. Dan potongan itu dikenali sebagai potongan cukai bulanan. Okey. PCB merupakan potongan sebahagian daripada pendapatan bulanan seseorang individu untuk membayar cukai pendapatan bagi tahun semasa. Kaedah pengiraan berkomputer PCB akan disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi kita akan ikut saja berapa yang kita kena bayar. Baik, katakan bila saya buat taksiran cukai, saya dapati bahawa cukai yang perlu dibayar lebih daripada PCB, maka saya akan dapat baki cukai. Okey. Jadi baki cukai perlu dibayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kalau PCB kita ni lebih kecil daripada cukai yang sepatutnya kita kena bayar. Ataupun cukai sepatutnya kita kena bayar tu lebih kecil daripada PCB. Tetapi kalau cukai yang kita perlu bayar ni lebih kecil daripada PCB, maka ada lebihan. Jadi lebihan itu akan dipulang oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri dan dimasukkan ke dalam akaun bank kita. Okey. Baik. Kita lihat satu contoh. Pendapatan bercukai Puan Ko pada tahun 2020 ialah RM58,260. Jadi oleh kerana pendapatan cukai RM58,000 kurang daripada RM35,000, maka tiada rebate. Tiada rebate. 400. Okey. Puan Ko, dia tak ada bayar zakat, maka tiada rebate zakat. Okey. Hitungkan cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Ko. Okey, jadi kat sini kita tengok banjaran untuk RM58,260.
Okey, jadi kat sini banjarannya adalah di antara RM50,000 RM1 hingga RM70,000 RM1. Jadi RM50,000 pertama dia kena bayar RM1,800. Okey. RM1,800 dia kena bayar. Baik, bakinya, okey. Berapa bakinya? Bakinya kita tolak lah. Kita tolak 58,260 dengan 50,000 ni kita akan dapat yang ini. 82,260 ringgit. Okey, dia kenakan ke atas dia kadar 4%. 4% ni maknanya 4%. Jadi saya darabkan 4%, kita darabkan 8,260. Okey. Jadi apabila kita tambah dengan 1,800, kita akan dapat 2,956.40. RM2,956.40. Ini adalah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Oh. Okey. Kemudian gajinya dipotong RM200 setiap bulan untuk PCB. Okey. Jadi kita tengok PCB-nya iaitu RM200 satu bulan, jadi satu tahun ialah 12 didarab 12, jadi dia dapat 2,400. Ini potongan PCB. Jadi kalau kita lihat PCB ialah RM2,400. Cukai yang dia kena bayar RM2,956.40. Maknanya dia kurang lagi. Maknanya dia kurang sebanyak RM556.40. Okey. Jadi adakah Puan Ko perlu membuat bayaran baki cukai? Ya. Puan Ko perlu membuat bayaran baki cukai pada tahun tersebut kepada Lembaga Aksiar Dalam Negeri sebanyak RM556.40. Okey, saya tengok satu contoh di sini. Pendapatan bercukai Fariha, okey, RM61,020. Okey, jadi A kita nak kira cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, cuba kita lihat cukai pendapatan Fariha. Okey, pendapatan bercukai Fariha, kita tuliskan pendapatan bercukai. Okey, RM RM61,020. Okey, jadi yang ini lebih daripada RM35,000, jadi tiada rebate RM400. Kemudian dia tak sebut pun ada bayar zakat, maka tiada rebate zakat. Okey. Okey, maknanya kalau RM60,800 ni kita akan tengok apa banjaran cukainya. Okey, cuba kita tengok di sini 68,000 berapa tadi? Okey, RM61,020. Okey, kita tengok pada banjaran cukai tu Okey, kat sini. Okey, jadi saya saya ambil yang ni dulu. Okey, saya masukkan kat sini. Okey, 61,000 kan. Jadi kalau 61,000 ialah 50 sehingga saya ambil yang ni lah. Okey, 50 sehingga 70,000 ni. Jadi saya dah dapat banjarannya. Ini banjaran dia. Baik. Jadi untuk pengiraan dia,
Okey, 50,000 pertama dia kena bayar 1,800. Jadi cukai dasar ialah yang ini. RM 1,800. Okey, cukai ke atas baki ialah 14% didarabkan dengan baki dia, iaitu 61,020. Kita tolakkan dengan 500 yang pertama ni tadi yang dia dah bayar. 50,000 yang pertama. Jadi bakinya ialah 11,020 ringgit. Okey. Jadi cukai ke atas baki 14% darab 11,020 ringgit. Jadi dia kena bayar lagi cukai ke atas baki RM1,542.80. Okey, jadi cukai pendapatan dia ialah RM1,800 yang ini ditambah RM1,542.80. Okey. Tidak ditolak dengan rebate sebab tak ada rebate. Okey. Kalau ada rebate, dia kena tolak dengan rebate. Okey, sama dengan okey, 3,000 KRM 3,342 ringgit 80 sen. Itulah cukai pendapatan yang dia kena bayar. Okey, soalan B. Adakah Farihah perlu membuat pembayaran baki cukai pendapatan pada tahun tersebut? Kita tengok potongan PCB dia 250. Okey, untuk B, kita kira PCB sama dengan RM 250 didarabkan 12 bulan. Okey. Jadi 250 didarab 12. Maka akan dapat 3,000. Maka dia kena bayar lagi. Okey. Jadi Farihah perlu membuat pembayaran baki cukai. Okey. Jadi Farihah perlu membuat pembayaran baki cukai. Berapa banyak? Iaitu RM yang ini tadi, cukai yang sepatutnya dia kena bayar ditolakkan dengan PCB dia yang dah bayar melalui potongan cukai bulanan. Jadi sama dengan RM 342.80 sen. Jadi dia kena bayar lagi sebanyak RM342.80. Baik, untuk latihan saya minta anda buat latihan 2. Okey. Dan juga latihan 3. Okey, sekian saja video kali ini. Moga video ini dapat membantu anda untuk membuat semua latihan 2B yang telah saya amanahkan kepada anda. Okey. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.